Malam ni kita akan menyambung lagi kita punya bual bicara. Sebelum kita punya tetamu sekejap lagi masuk. Makan dulu Masuk ramai-ramai. Hari ni ada perkongsian yang menarik, sama menarik dengan malam-malam sebelum ni, tapi mungkin pengisiannya dari sudut yang berbeza sikit. Air. Lupa nanti kejap lagi borak-borak haus. Bang, bunga belakang tu beli kat mana? Norhan Fahmi. Bunga ni dekat Kaison ke mana? Okay, hari ni kita ada dua orang panel, iaitu seorang saudara Hafzan Zani yang merupakan pensyarah tari dari fakulti apa? Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan satu lagi daripada fakulti apa? Nama baru UM? Fakulti Seni Kreatif yang dulunya fakulti Pusat Kebudayaan Universiti Malaya. Teman saya Cik Asbari. Okay. Sebelum tu sebelum kita berborak-borak dengan tetamu kita sebentar lagi, bising pula rumah ni macam kenduri pula. Okey. Sebelum kita berborak-borak dengan tetamu kita malam ni, ataupun mungkin ada soalan-soalan apa yang nak ditanyakan, silakan. Cumanya saya just nak war-warkan sikit. Okey. Pada bermula malam besok akan adanya sebuah persembahan atas talian, ya, atas talian. Macam sebelum ni ada beberapa orang yang beli tiket, dia cakap, "Oh cikgu, macam hati-hati." Dia cakap, "Awak hati-hati ni sebab nanti awak berkumpul ramai-ramai." Oh tak, kami buat rakaman. Persembahan live tu adalah persembahan live streaming, iaitu persembahan Nuansa Zapin pada bermula malam esok, Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 8.30. Siapa yang belum dapatkan tiket, boleh dapatkan tiket awak semua. Untuk kita berkongsi rasa pula tentang bagaimana melihat Zapin itu dalam konteks persembahan, dari sudut persembahan. Abang Kero reveal lah jenis Zapin yang akan dipersembahkan esok. Oh lama orang mungkin kejap lagi Mirul orang-orang yang minat Zapin mesti akan tunggu apa Zapin yang kita nak buat. Rasanya kalau tengok daripada teaser dah boleh bau, dah boleh nampak dah kita nak buat Zapin apa. Macam tu. Kalau saya pun peminat Zapin, Zapin apa buat produksi main Zapin Aswara contohnya, Zapin di UM, kita memang nak tahu apa jenis-jenis Zapinnya macam tu kan. Okey. Itu persembahan Nuansa Zapin. Awak boleh dapatkan maklumatnya di Instagram Nyala Dance Theater atau direct ke Instagram saya juga. Hai Albert Sigan. Hai, salam. Maklumatnya di Instagram Nyala Dance Theater atau boleh ke Instagram saya ini juga. Boleh PM saya, mungkin saya boleh layan dan saya berikan maklumat tentang bagaimana nak membeli tiketnya. Mudah aje beli tiketnya. Transfer dapat macam tu. Hai Kak Shima, apa khabar Kak Shima? Sihat semua? Saya harap semua malam ini sihat walafiat. Kita boleh war-warkan teman-teman untuk masuk dan kita boleh berkongsi ilmu, berbagi rasa dan pengalaman kedua panel kita, ataupun mungkin awak sendiri ada soalan. Dan saya minta maaf awal-awal, kadang-kadang panel-panel sedang seronok bercakap, jadi saya pun macam nak cut di mana saya tak dapat. So jadi saya kadang-kadang terlepas soalan awak-awak semua. Lepas tu saya punya mission minggu ni kalau boleh nak menyemarakkan seni tari Zapin. So jadi saya buat satu bengkel Zapin. Bengkelnya murah je, 2 hari. Hari Sabtu kita akan belajar Zapin Melayu Johor, dan hari Ahad kita akan belajar Zapin Mahpom. Okey. Seberapa yang sempat lah dalam sesi. Setiap sesi 3 jam, 2 hari tu cuma RM10 aja. Itu sekadar untuk macam apresiasi awak semua terhadap usaha kami macam tu. So kalau semua free, nanti
penghargaan kepada orang-orang seni macam kami ni kurang macam tu kan. So lagi pun faham-faham lah. Sekarang PKP ni dah tambah lagi di PKPD. Besok saya kena pakai crop top sebab PKPD, baju kena ketat. Diperketat. Okay. So jadi saya dapat hint yang Hai Zakwan Zainal, Hai Dar Dance Company, Hai Alia, Syarul, Hai Syarul, Hai Syahira Ahmad. Assalamualaikum dan selamat malam juga Islami Hayati. Mana Kak As ni dengan Hafzan? Oh, Carol Maknan. Kak As dia cakap hari ni dia pakai dress. Walaupun nanti dia nampak pakai dada je, tapi dia nak feeling pakai dress. So dia kata dia lambat sikit dengan nak letak nak letak belian dekat muka. Assalamualaikum. Hai Zali, Jazali, Hai Saidina Irfan. Okay, saya tengok sekejap dulu. Mana panel ni? Tengah pasang songkok tinggi ke? Pasang songkok tinggi ke? Sasak jambul tinggi. Okay, saya invite kita punya panel. Panel kita. Okay. Orang kat rumah ni kena arahan, diperintah tak boleh bercakap. Sebab nanti bising. Oh lama pakai songkok. Beria sebab semalam awak pakai songkok. Semalam tu kita janji, oi nak pakai songkok boleh je. Ada je songkok. Janganlah nak kena cek songkok. Okey. Menghormati panel. Okey. Okey, terima kasih Hafzan ni masa kami belajar saya selalu panggil dia adik. Walaupun dia dah tua ke, dia dah ada anak 2 nak masuk 3 ke, tetap panggil adik juga. Hai Hafzan, kepada Cik As kita, terima kasih juga sudi berkongsi rasa. Kita harap terus naik lagi view-nya. Bukan kita nak glamour tak Kita cuma nak kalau boleh ramai orang dapat apa yang kita kongsi malam ni. Harap-harap bermanfaatlah apa yang dikongsikan kita semalam ni As dan juga Hafzan. Okey, sebelum tu kita berkenal-kenal sikit lah latar belakang. Mungkin saya rasa kebanyakan orang yang dalam ni dah tahu pun sebab kebanyakan mungkin peminat tari juga. Hafzan Zani bermula sebagai pensyarah sambilan di Universiti Malaya. Kemudian kini menjadi pensyarah sepenuh masa di UPSI dan turut mengajar part time di Fakulti Tari Aswara. Mana je yang ada offer tari dekat IPT, semua kau ada. Pendidikan degree perakaunan di UM. Saya kenal dia daripada degree perakaunan. Lepas tu master seni persembahan tari di UM. Saya sempat membantu dia untuk subjek koreografi dia waktu master di UM. Master seni persembahan tari dan sekarang sedang menyiapkan PhD. Sedang belum siap Sedang menyiapkan PhD-nya di UPSI juga. Kajian dalam apa tu Dik? Kajian tarian Melayu tu. Tari pergaulan Melayu. Baik. Research masa master buat research di Sabah. Kajian tarian igal masyarakat Bajau di Sempurna. PhD buat research tarian Melayu di Malaysia. Kerana apa saya panggil Hafzan? Pertamanya Hafzan antara orang yang saya rasa agak lama terlibat bersama dengan Prof Anis, Dr. Anis, yang kita tahu Dr. Anis tu adalah seorang pakar dan ikon kepada pengkajian tari dan budaya di Malaysia, terutama tari Melayu, dan adalah salah seorang cikgu saya juga yang saya ingat dan saya geruni. Okey, kemudian kita sambung dengan Cik As kita. Panjang Cik As punya karangan ni, mau 3 jam kita punya ni. Beliau memiliki ijazah sarjana muda seni persembahan tari dan sarjana dalam seni persembahan Melayu di Akademi Pengajian Melayu UM. Merupakan pegawai kebudayaan dan juga pengajar tari di Jabatan Tari Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya. Dulu dipanggil Pusat Kebudayaan Universiti Malaya. Dan memang berkemahiran dan berkepakaran dalam mengajar tari Melayu dan membina koreografi, of course dalam persembahan pertandingan. Dan kini juga, bukan kini tu taklah, tahun lepas kebelakangan sebab kini tak aktif, ada kumpulan sendiri Asbari dan Sete, tapi of course pandemik semua orang pun jadi start. Dan dia antara orang yang menggubal di bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pembinaan dan
permurnian di SKP, KSSM, Seni Tari dan Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk silibus dan penilaian peperiksaan Sekolah Seni Malaysia. Merupakan penulis buku teks Seni Tari Sekolah Malaysia, Sekolah Seni Malaysia dan banyak menjalinkan hubungan erat dengan Yayasan Johor, JKKN, Padat dan serta berpengalaman luas selama lebih 20 tahun sebagai penari, jurulatih, koreografer dan pengurus kumpulan. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada dua-dua orang sahabat saya dan saya tahu 2 malam kebelakangan ni dua-dua orang ni pun ada, saya tahu. Sebenarnya saya belum jemput dia orang masa tu tapi yalah namanya kita pun orang-orang tari juga. Orang ni buat kita masuk, orang ni buat kita masuk. Okey. Hari ini tajuk kita menelusuri sejarah dan seni tari Zapin, berat bunyi dekan. So, saya harap yang view hari ni jangan keluarlah. Ini sangat ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin tak bukan mudah nak dapat. Dan kesinambungannya kepada dan dari kampung sehingga ke pusat pengajian tinggi menjadi satu bentuk pengajian secara formal. Okey, kita terus ke perbincangan kita ke nanti santai-santai tak jumpa pula dia punya ni penghujung. Okey, kita startlah dengan mukadimahnya. Saya rasa mungkin kita boleh ke Hafzan dulu. Okey. Mungkin Hafzan boleh share kalau kita cakap Zapin, orang ni berzapin, kita orang Johor. Okey, sorry lagi sekali. Malam ni tiga-tiga sorry daripada host, panel dulu semua 01 juga. Hafzan dari mana Zan? Aku Pak Yusof. Batu Pahat. Batu Pahat. Cik As dari Johor Bahru. Saya tahu. Ya, As belah mana? Saya Johor Bahru dekat Lakin. Orang Lakin. So jadi memang bukan sekali lagi saya tegaskan, bukan kita tak nak berkongsi tentang Zapin-Zapin di negeri lain. Cuma kita waktu kita singkat. So jadi kita kepada bahagian yang lebih menyerlah dan lebih besar skopnya macam tu. Okey, Azdan, kita terus mula. Bila orang cakap pasal Zapin, tarian Zapin, apa semua, kita menari. Dan kadang-kadang kita rasa macam Zapin ni kita punya. Sedangkan kita pun istilahnya apropriasi kan? Apropriasi kita adalah kita menyambung atau kita meminjam kesenian orang lain dan kita jadikan dia seperti bahagian kita sendiri juga melalui pembudayaan kita, melalui masa. Mungkin Hafzan boleh cerita sikit macam mana Zapin datang ke tanah Melayu dalam keadaan Melayu memang masa tu tak ada Zapin. Boleh kita boleh mula Hafzan. Payah juga soalan ni, kena baca buku dulu soalan macam ni. Ini soalan memang dah semalam aku dah janji kat dia orang. Hari ni ilmiah berat sikit, jadi kita macam berat sikit lah. Okey, silakan. Go. Assalamualaikum, selamat malam semua. Terima kasih Khairul kerana jemput. Cik As juga. Tak biasa panggil Cik As, panggil Mamat boleh tak? Okey, tak kisah mana-mana. Mana-mana tempat orang panggil Mamat ke, panggil Asbari ke, Cik As ke, Hairanua ke, orangnya tetap sama. Orangnya tetap sama, rambutnya tetap belah tepi. Ada. Okey, terus. Okey, baik. Kalau nak cerita pasal sejarah Zapin ni, ringkasnya kita semua tak tahulah melainkan daripada kita baca daripada penulisan ayahanda kita, Profesor Adis. Dan dia memang dah tulis pertama dalam penulisan PhD dia, dan kedua kalau tak ada akses kepada tesis dia tu, kita boleh baca dalam buku dia yang diterbitkan pada tahun 93 tak silap, Zapin Folk Dance of the Malay World. Tapi tak ramai orang baca sebab dia bahasa Inggeris, tapi ringkasnya begitulah kalau nak baca tentang sejarah Zapin yang datang daripada Hadramaut di Yaman, macam mana orang Arab traders, iaitu pedagang-pedagang Arab datang ke tanah Melayu. Kalau ada banyak penulisan yang katakan orang Arab ni datang awal dah lagi. Bukti batu bersurat yang ada di Terengganu tu daripada tahun 1300 dah ada dah Islam. Maksudnya orang Arab datang lebih awal daripada itu. Dan kemudian Melayu Campa juga, dan kemudian di tanah Jawa juga pedagang Arab datang. Tapi di tanah Melayu ni Arab yang datang bukan saja daripada Yaman. Masalahnya yang ramai. Ni yang Yaman ni Hadramaut punya cerita Zapin ni pada Hadramaut. So jadi Hadramis yang datang itu berbondong-bondong datang itu lebih kurang kurun ke 19 lebih kurang. Iaitu kurun ke 19 ni antara 1800 hingga 1900. So antara itulah diorang datang dan bermastautin di tanah Melayu lah. Dan kebanyakannya yang bermastautin tu di bahagian pesisir Selat Melaka, sebab mereka datang ni berdagang ni dengan kapal. Jadi tujuan mereka datang ini pertama sekali untuk berdagang lah. Tujuannya ekonomi dulu.
Dan dalam masa yang sama mereka selitkan penyebaran agama Islam. Jadi itulah titik tolak yang datangnya Zapin ke Tanah Melayu. Kalau nak cerita yang itu panjanglah pula sebab nanti melibatkan dengan Sultan Mahmud Shah, macam mana dia lari daripada Melaka pergi ke Paguk, ke Lengan dan kemudian berkembang di sana, kemudian kejatuhan Melaka diambil oleh Portugis 1511. Lepas tu Kesultanan Johor lari ke Pahang, kemudian ke Terengganu, anaknya di sana. Tapi ringkasnya begitu, bagaimana orang Melayu menerima Zapin daripada kedatangan pedagang-pedagang Arab yang datang ke Tanah Melayu. Jadi hard evidence itu bahawa bilanya tarikh sebenar, hard evidence ni bukti yang macam tangible macam batu bersurat itu tak ada. Tapi bukti-bukti dari segi oral history daripada orang-orang lama di negeri Johor itu, dia orang yang bagi tahulah tarikhnya lebih kurang sekian 1800 hingga 1900. Pendek sajalah, panjang-panjang nanti kan bosan pula. Okey. Sekarang Aku sikit. Saya nak menambah juga Okey, sila. daripada Encik Afzal. Tadi betul kemungkinan ataupun sejarah juga membuktikan bahawa tentang bagaimana diaspora Zapi itu semakin berkembang akibat daripada perdagangan atau maritim, kemudian daripada faktor ekonomi, daripada faktor perkahwinan dengan masyarakat tempatan, dan juga bagaimana perkembangan Zapi itu berlaku akibat daripada faktor-faktor itu. Jadi diaspora Zapi itu bukan saja berlaku akibat daripada datangnya orang Arab ke Tanah Melayu, tetapi dari faktor-faktor lain juga menyebabkan Zapi itu mula bersebar di seluruh Nusantara. Jadi memang kalau melalui pembacaan, Mat, macam mana mungkin aktiviti apa yang membuatkan tiba-tiba orang Arab buat dia punya Zapin yang orang Melayu boleh accept benda tu melalui pembacaan dan kajian korang? Bahan bacaan ataupun banyak juga bacaan yang saya baca menyatakan tentang perhimpunan ataupun mereka duduk berkumpul di kawasan-kawasan musola atau kawasan surau atau kawasan-kawasan yang beristirahat selepas waktu Isyak, bagaimana mereka menghiburkan untuk hiburan, sebenarnya untuk hiburan dalam masa sama untuk menyampaikan mungkin dakwah kepada setengah masyarakat tentang Islam ketika itu. Tapi yang lebih jelas dia dalam banyak pembacaan menyatakan bahawa aktiviti-aktiviti seperti pemufakatan ataupun berkumpul dalam satu majlis yang biasanya mereka menggunakan Zapin sebagai medium untuk melakukan persembahan. Jadi banyak. Jadi kalau kita ambil daripada masyarakat Arab sendiri, kalau kita tengok di majlis-majlis perkahwinan, biasanya paling mudah majlis perkahwinan kalau mereka berkahwin, tadi hiburan yang paling bisa akan melakukan ialah Zapin, Zapin Arab. Jadi mungkin ketika itu dalam Dr. Muhammad Anis juga menyatakan tentang bagaimana masyarakat Melayu melihat masyarakat Arab menari Zapin, kemudian mereka mengadaptationkan dalam bentuk tari Melayu ataupun dalam Zapin jadi Zapin Melayu. Jadi apa yang kita jumpa pada hari ini ialah kebanyakan adalah Zapin-Zapin yang sudah diadaptasi, telah diubah suai kepada satu bentuk Zapin yang sesuai dengan nuansa atau sesuai dengan cerita rasa orang Melayu. Sudah. Kalau kita tengok macam keluarga-keluarga Arab berkumpul, itu sebenarnya mood ataupun gaya Zapin Arab kan? Yang lebih santai. Kalau kita tengok orang pergi balik Zapin itu sebenarnya konsep Zapin. Okey, aku pun pernah baca di dalam tulisan Dr. Anis juga yang bila diorang berniaga ataupun waktu malam ini tempat dia, kat situlah tempat diorang melepaskan penat. So diorang tempat release tension. So Zapin ini adalah main music, main gambus, bergendang ataupun berzapin adalah tempat diorang macam orang jamming macam sekarang lah. Orang duduk tepi jalan tapi diorang jamming, jadikan satu majlis. Okey. Betul, menarik tu kan. So kita selalu ni berzapin, kebanyakan penari-penari ataupun anak-anak yang kita ajar menari apa? Zapin. Tapi sebenarnya tak tahu susu galonnya sampai ke tahap ini sebenarnya bermula daripada itu kan. Okey, kita ke sini, kita ke soalan seterusnya. Kalau tadi mungkin Zapin itu mula datang ke Tanah Melayu. So jadi macam mana pula Zapin itu orang Melayu adapt menjadi gaya, cita rasa dan kehendak orang Melayu dengan gaya budaya kehidupan setempat. Faham ke soalannya? Maksudnya dengan gaya Zapin Arab tu sampai menjadilah Zapin-Zapin Melayu yang kita ada dan kita amalkan sekarang. Cuba mungkin Afzan lagi ke? Okey, kita ke Afzan pula. Tak apa. Boleh.
apa saya alang-alang ni saya jawab je lah dah bercakap kan. Sebenarnya yang ini rahsia orang Melayu. Kalau dalam teori antropologi sosial budaya dipanggil local genius, kepintaran lokal, kepintaran tempatan. Orang Melayu dia pintar. Kearifan tempatan. Kearifan tempatan ataupun kepintaran tempatan. Ini local genius ini hanya terdapat dalam kalangan orang kita saja dan ini harus dikaji sebenarnya macam mana orang Melayu cara berfikir dia dan juga minda mereka, perenggu minda dipanggil. Macam mana cara mereka berfikir sehingga yang diambil itu, diadaptasi budaya yang diasimilasi itu menjadi unik sehingga menampilkan identiti budaya mereka. Yang ini penting. Kita bukan apa yang ambil ada sekarang kan? Ini bukan kita ambil kopi dan kita bawa sedikit-sedikit. Tidak. Sama juga seperti tarian joget misalnya yang diambil kononnya adaptasi ataupun diambil daripada Branyo Portugis. Orang tak main Branyo, orang main joget. Tapi kelihatan seperti Branyo. Tapi itu maksudnya seni Melayu itu yang hadir dalam dunia orang Melayu ini, kalaupun ada nilai sinkretisme di sana, maksudnya ada percampuran antara dua budaya yang dikahwinkan, yang lahir itu adalah satu hybrid yang Prof. Andi cakap adalah satu hybrid yang mana ianya adalah tulus luhur daripada hasil garapan kepintaran tempatan kita, kearifan tempatan kita. Jadi yang dihasilkan itu dimasukkan sekali nilai estetika ataupun etik budaya Melayu, masukkan nilai-nilai keagamaan, masukkan nilai-nilai keindahan yang ada dalam kehidupan orang Melayu, masukkan apa yang ada di sekeliling alam kehidupan mereka, flora pun masuk, fauna pun masuk. So, jadi penghasilan itu sebenarnya memang beridentitikan orang kita kerana yang dihasilkan itu bersandarkan daripada kehidupan mereka sebagai orang Melayu dan juga menganut agama Islam lah. Ya, jadi mungkin daripada kearifan tempatan tu, jadi kita macam dalam masyarakat Melayu ni, kita memang satu terpegang dengan satu perpatah, alam berkembang menjadi guru. Jadi memang perpatah ini sendiri yang menjadi panduan kepada masyarakat lama ataupun orang-orang lama dalam mereka menghasilkan karya. Jadi mereka bila menghasilkan karya, mereka melihat daripada segi bentuk macam Adit tadi atau flora, fauna sebagainya apa, kemudian diorang menterjemahkan, menzahirkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gerak. Jadi di situlah kearifan tempatan atau orang bijak pandai, orang-orang lama bagaimana mereka berfikir, kita tak terfikir tetapi dalam masa mereka melakukan simbolisme dalam bentuk gerak itu, tapi menceritakan apa sebenarnya daripada kehidupan di sekeliling yang berlaku pada mereka. Jadi memang saya setuju juga dengan Adit tentang kearifan tempatan itu memang sangat genius, sangat menarik kalau dikaji dari segi sudut yang sangat tinggi. Bagaimana orang Melayu mereka menyatukan dalam konteks Zapin tu, tapi bukanlah kita tengok Zapin Arab tapi Zapin Melayu. Jadi maka timbul dan wujudlah pelbagai Zapin yang ada pada hari ini, yang kita tengok pada hari ini, yang telah hadir hari ini. Sebenarnya hasil daripada bijak pandai orang-orang lama menghasilkan sebuah karya yang memang nilainya terlalu tinggi. Nilainya yang memang kita sendiri tidak boleh nak cakap macam mana. Sampai hari ini menjadi ikotan, sampai hari ini menjadi orang kata menjadi kesinambungan, meneruskan tradisi. Sampai tahap saya rasa macam apa yang kita buat sekarang macam belum dapat saing lagi dengan macam mana kepintaran orang dulu. Ya, mungkin kita pun terikat dengan mereka punya warisan, kita jadi susah nak explore. Tapi kepintaran orang dulu ialah macam mana jadinya macam ragam ayam patah, ragam titi batang. Dia tetap menjadi dalam bentuk tari, tapi dalam masa sama inspirasinya tu dia ambil daripada alam, binatang, pergerakan harian, menoreh ke apa ke macam tu kan. Okey. Itu saya kalau saya sendiri jujurnya saya bukan menidakkan kredibiliti orang sekarang. Saya pun adalah pengkarya sekarang kan, Mat kan? Kita adalah orang yang itu sekarang. Cuma saya rasa indah pada seni tradisi dulu. Penciptaan kita sekarang, even kita mencipta kreasi, kepintaran dia tu kadang-kadang belum menjangkau nilai estetik yang orang dulu lahirkan. Mungkin ada orang tak setuju lah. Tak sampai climate kreatif tu, tak sampai dekat ujung lagi tu. Baru sampai ujung-ujung nafas-nafas lagi. Belum sampai ujung. Jadi itu memang membezakan kita lah. Kadang-kadang kita cipta. Sebab mungkin idea ataupun kreatif tu datang daripada ilham. Sebenarnya ilham. Kadang-kadang mereka ni, mereka memang seniman. Memang mereka penari. Tetapi ketika mereka mencipta gerak itu, mereka terpandang, melihat atau mereka sendiri distort behavior orang akan sampai
Bila macam mana diorang duduk dalam kadang-kadang pergi memancing ke atau pergi ke laut, contohnya macam Zapin pulau. Betul. Banyak ragam-ragam yang wujud tu akibat daripada kehidupan mereka yang rapat dengan laut. Apa yang dia lalui? Apa lalu? Macam contohnya Okey, kejap, potong. Aku nak beritahu korang semua, kita baru soalan pertama. Kita cakap panjang kita berbincang. Banyaknya lagi ni. Betul. Mungkin ada masa kita ada sesi nanti kita buat yang betul-betul berjumpa. Mungkin kita boleh buat usahakan lain. Okey, Mat, Cik As, kita soalan kita yang kedua. Asal mulanya kajian Zapin dan pemugaran Zapin di Johor sehingga jumpa Zapin-Zapin yang ada sekarang. Itu okay. Of course kita tahulah kerja ayahanda kita lah. Tetapi boleh kita berkongsi sikit supaya setidaknya orang tahu dan sebenarnya perlu menghargai usaha itu. Sebab orang sekarang macam kita menyambung benda yang dah ada je. Cuba Mat, silakan. Jadi memang kita akan balik semula daripada apa yang tadi Hafzal cakap kan. Memang daripada bahan yang pertama yang menjadi rujukan kepada semua para pekaji, utama pun saya masih dalam lakukan kajian. Memang kitab saya orang kata memang kita punya kitab yang jadi panduan ialah tentang Zapin tu daripada buku Dr. Muhammad Nur sendirilah yang telah diterbitkan oleh Oxford Press tahun 1993 dalam Zapin apa dia lupa dah. Boleh Zapin Hakim Laku. Zapin daripada World View kan. Okey, kemudian daripada situ sebenarnya kalau kita lihat di Johor perkembangan Zapin memang bermula pada tahun 1996. Di mana Zapin tu mula setelah kajian yang dilakukan oleh Dr. Anis tu terhadap Zapin yang berlaku di sebenarnya aku pun kena tulis juga. Dia cakap ni maklumat aku kena tulis. tahun 96 di mana Dr. Anis sendiri pergi ke kawasan di kepulauan di Lautan Indonesia mencari dan melihat kesamaan yang ada di kawasan Malaysia. Jadi kawasan yang kita lihat dalam buku Dr. Anis itu dia kata dia pergi ke 3 kawasan yang paling menjadi tumpuan era zaman Ronggeng ketika itu zaman di Batu Pahat, di Muar dan juga di Bakri. Jadi kawasan ini dia mencari bagaimana dia mencari orang-orang lama yang memang mahir dan ketika dulu mencari Zapin. Jadi daripada tahun 96 itu pemugaran Zapin telah dilakukan terhadap Zapin Melayu Johor. Jadi kita masih lagi kekal menggunakan perkataan Zapin Melayu Johor itu untuk merujuk kepada Zapin yang dilakukan atau dicipta atau yang telah dipunggar oleh Dr. Anis Muhammad Nur pada tahun 1996. Kemudian Zapin terus berkembang. Jadi kebijaksanaan Dr. Anis ini bagaimana dia sendiri dia bekerja era kita sangat-sangat berterima kasih dengan Dr. Anis kerana kalau dia tak ada kita sampai sekarang tak jumpa Zapin, kita tak tahu apa itu Zapin sebenarnya. Kita tak tahu apa Zapin sebenarnya dalam masyarakat Melayu atau Zapin pada khusus yang kita jumpa hari ini. Jadi saya memang sendiri melihat bagaimana Dr. Anis sendiri sangat bekerja keras untuk memastikan bahawa usaha-usaha penyambungan budaya khususnya Zapin Melayu Johor itu dipertingkatkan. Jadi dalam tahun-tahun seterus itu selepas 96 kita ingat dulu di festival tari Zapin di festival tari Malaysia kalau Zapin Tenggelut pernah menjadi satu fenomena. Zapin Tenggelut menjadi satu fenomena. Wah masa tu memang kalau selagi tak liuk tak putar tu memang tak sah. Tapi kita faham kita Zapin lah nanti, maksudnya. Nanti kita kena asingkan juga sebab kita kena fahamkan, masyarakat kena faham apa yang berlaku di atas pentas dan apa yang berlaku di kampung memang berbeza. Jadi banyak faktor-faktor yang terpaksa dirombak, diubah untuk kesesuaian pentas tadi dengan keperluan dengan yang dikaji. Jadi kemudian saya rasa dalam tahun 2000 kita mula mengkaji tentang Zapin Pulau, Zapin Tenggelu, Zapin Pekajang tahun 1948. Zapin Pekajang pun pernah dipertandingkan di Festival Tari Malaysia. Kemudian Zapin Tanjung Labu, Zapin Koris, Zapin Seribu Nian. Berbagai-bagai Zapin lah yang sampai mungkin hari ini ada dalam 17 hingga 16 buah Zapin yang telah dipunggar, digali dengan cukup baik oleh satu badan yang memang hari ini kita rasa turut berterima kasih dengan Yayasan Urusan Johor. Kalau tadi Yayasan Urusan Johor, saya rasa Zapin tidak akan terkenal di peringkat yang paling tertinggi. Jadi Yayasan saya rasa telah menjalankan tanggungjawab yang cukup baik. Saya rasa ini bukan mengaku tapi ini hakikatnya. Ini bukan mengaku, ini hakikatnya. OIW telah menjalankan tanggungjawab yang baik. Memastikan bahawa Zapin yang berada di dalam Negeri Johor dipunggah dan dipelihara sebaik mungkin menjadi sebuah permata yang mungkin pada hari ini kita rasa sangat bernilai. Okey, jadi saya rasa paling-paling tidak pun apa yang kita lakukan hari ini adalah meneruskan. Maksudnya kita semua jadi penerus kepada pewaris-pewaris yang lama yang sudah ada juga pewaris-pewaris yang meninggal. Dan Dr. Anis pun pernah share dekat kelas dia dulu masa saya belajar, dia pernah tunggu
beberapa bulan atau bertahun untuk nak dapatkan peluang masuk ke perpustakaan di London untuk nak mencari wujudnya ada permainan zapin di kalangan orang Arab dan orang Melayu, sebab kalau kita tahu dulu kita dijajah oleh British. So usaha dia bukan setakat pergi ke kampung. Okay, usaha dia sampai perlu menunggu peluang untuk nak buka diary-diary lama zaman kolonial, untuk nak tengok dia, untuk nak cari sikit je keyword dia. Pernah berlakunya majlis ataupun permainan zapin di kalangan orang-orang tempatan tu, sehingga dia orang bergabung berjumpa dengan orang Arab masa tu. Okay. Mungkin Afzan ada tambahan? Kalau saya tambah sikit lah, kalau Mamat tadi dia cerita daripada tahun 96 macam mana Prof bekerjasama dengan yayasan dan sebagainya dan sehingga tahun 2000 dan seterusnya. Sebenarnya kalau dalam buku Prof tu dia tulis dia mula melihat lebih awal. dalam lebih awal tahun 1984 dah mula. 84 dia dah mula sebab mulanya sebelum dia buat PhD dia buat masters dalam bidang tari Minangkabau. Dia ni cintakan Minangkabau, belajar cakap Minang di Negeri Sembilan, lepas tu pergi ke Minangkabau, lepas tu dia punya bahasa Minang dia tidak diiktiraf sebab kasar sangat. Lepas tu belajar pula di Minangkabau. Tu terjalin hubungan dia dengan keluarga Dr. Indra dan sebagainya. Tapi memang dia cinta sangat dengan budaya teater ataupun budaya tari orang Minangkabau. Kemudian bila dia balik ke Universiti Melaya, berkhidmat semula sebagai pensyarah universiti, kalau tak silap saya, Vice Chancellor pada waktu itu ataupun timbalan Naib Chancellor, saya tak berapa ingat, arahkan dia, profesor tu arahkan dia untuk PhD you pergi Pugar Zapin Johor. So kita bagi good amount of money, dana macam tu, pergi buat. So Dr. Anis pun bila buat tu, yang bestnya bila dia buat tu, saya nak cerita kaedah sikit lah. So sekolah sikit lah kan. Kaedah dia dalam dia memugar zapin ni untuk membuat revival zapin di negeri Johor, maksudnya nak cari dan kemudian hidupkan dia sehingga bercambah lestari sampai ke hari ini. Kaedahnya adalah kaedah bottom up dan juga top down. Maksudnya dia ada blend method yang mana dia buat top down menggunakan Yayasan Warisan Johor dan juga Menteri Besar Johor, Gani waktu tu. Kemudian dia gunakan juga orang-orang kampung, grassroots, orang-orang kampung, pakcik-pakcik, atuk-atuk, anak-anak yang kecil sampai ke tua. So daripada bawah ke atas dan juga daripada atas ke bawah. Kedua-duanya digabungkan usaha itu, maka dapatlah kita zapin seperti hari ini. Dan kalau yang ini ada rakan-rakan kita daripada JKKN misalnya ataupun daripada majlis seni misalnya yang dengar kaedah ini, maka boleh apply kaedah ini. Jangan ingat kita buat top down method, maksudnya mentang-mentang kita government agency, kita ada duit sekian banyak, kita nak pugar tarian, katakan tandak di negeri Sarawak misalnya, kita bangunkan dia sampai dia lestari habis-habisan, seluruh negeri Sarawak buat tandak. Belum tentu menjadi, kerana top down ini hasratnya datang daripada atas ke bawah, seperti arahan daripada Majlis Keselamatan Negara kepada kita dan kita kena ikut walaupun kita tak suka SOP itu. Macam tu, dia tidak membenam ke dalam jiwa seorang yang dipanggil orang Melayu. So jadi kaedahnya mestilah daripada bawah ke atas. So daripada 1984 sehingga akhir hujung 1985, habis research dia siapkan PhD thesis dia tahun 1990. Daripada PhD thesis itu dia convert menjadi buku dan diterbitkan di Oxford Publisher pada tahun 1993 dan buku itu komprehensif lah. Walaupun dia cakap sekarang ni dia cakap buku tak komprehensif, dia nak buat satu lagi buku baru dia dengan Yayasan Warisan Johor dalam bahasa Melayu pula. Zapin Melayu Negeri Johor, Hazanah Ulung di ujung tanah, macam tu. So buku itu cover Malaysia, Singapura, Indonesia dan maksudnya Sumatera dan juga Riau lah. So jadi siapa baca buku tu dia beruntung. Kalau tak baca, anda rugi. Sekarang ni kalau nak beli buku tu di online, 2,000 lebih harga dia. Kalau mampu beli, tak mampu diam, tengok aja, pergi library. Tengok aja. Tak nak kasi pinjam, hilang, takut banyak hilang. Okey Rul, itu saja. Tak dengar Rul? Kita ni berzapin, maksudnya Afzan, sendiri sebelum jadi koreografer, sebelum jadi pensyarah, kita melalui fasa jadi penari zapin. Kemudian korang lah, sebab korang tetamu ini, korang melalui fasa jadi pelajar institusi pengajian tinggi. So
sebenarnya kesedaran tentang belajar seni tari itu kalau betul-betul kemudian dah agak lambat, mungkin dah awal 90-an baru start, dan UM sendiri pun ada agak lambat kos tari sama juga dengan UPSI. Cumanya kita korang semua mengajar, pernah jadi pelajar dan pernah juga belajar. Tetapi apa yang daripada korang mengajar tu yang menjadikan fungsi pada institusi pengajian tinggi yang offer kos tari terhadap perkembangan tari Melayu, khususnya tari Zapin? Maksudnya kalau korang mengajar, graduan korang ni misinya ke mana? Of course kita tak boleh tentukan misi setiap orang, tapi misi pusat korang, misi pusat pengajian dan misi korang sendiri. Bila korang mengajar tu, fungsi dia sebenarnya apa untuk kelestarian seni Zapin? Sebab kadang-kadang bila kita keluarkan pelajar, saya pun pernah jadi pensyarah radio ITM, kita keluarkan pelajar, kebanyakan pelajar kita tidak menyambung dalam bidang seni tari. Dan sebenarnya kerja-kerja melestarikan itu masih di kalangan orang tempatan dan inilah syarah-syarah ataupun kumpulan-kumpulan. Mungkin ada komen sikit. As. Okey, bila macam kewujudan sebuah program dalam universiti, khususnya dalam bidang seni tari atau seni persembahan yang ada dalam Malaysia ini, sebenarnya pertama sekali kita akan lihat pada polisi ataupun visi atau polisi ataupun dasar daripada universiti itu sendiri sebenarnya. Jadi kadang-kadang kewujudan sebuah program itu dilihat dulu tentang keperluan, tentang keboleh pasaran graduan dulu sebenarnya dilihat. Jadi kalau diwujudkan dahulu program tanpa melihat ataupun melakukan kita panggil keboleh pasaran, maka ada lambakan. Bila ada lambakan itu maka akan ada banyak pengangguran lah kan. Tetapi masa kita melakukan mana-mana juga kajian melihat industri dalam melihat fungsi satu organisasi ataupun universiti kepada kewujudan program-program seni itu, saya macam contohnya macam kami di Universiti Melayu, kami melihat pada dasar adakah keperluan kewujudan program Jabatan Tari itu diwujudkan untuk apa. Jadi kebanyakan kami akan train kepada pelajar menjadi khusus lebih kepada bentuk academician. Jadi seorang pelajar yang keluar dari situ, mereka sama ada jurusannya menjadi seorang researcher, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang jurulatih atau menjadi seorang trainer. Jadi dalam hal macam ni, kebanyakan silibus ataupun program-program kita tawarkan akan menjurus kepada keperluan itu tadi. Jadi macam contoh Universiti Melayu mungkin lebih banyaklah, macam orang katalah dekat universiti banyak kelas teori daripada kelas praktikal. Itu memang biasa kita dengar. Tapi sebab ini keperluan yang telah ditetapkan di dalam dasar. Jadi mungkin 60-40, 60 teori, 40 praktikal. Jadi benda ni akan dilihat terlebih dahulu oleh mana-mana penggubal, mana-mana institusi untuk pastikan bahawa fungsi kewujudan kita punya program ini nanti ujungnya akan keluarkan ini. Sebab apa kita punya silibus menjurus betul terus pergi kepada kita punya keperluan atau kita punya vision atau visi kita untuk apa. Jadi macam kat UM secara totally memang orang tahu pun, adik pun daripada graduan daripada UM, Khairul pun graduan daripada UM, saya pun graduan UM. Kita hari ini kebanyakan melahirkan golongan-golongan yang memang lebih kepada academician atau lebih kepada bentuk yang lebih formal, menjadi cikgu. Mungkin guru keluar jadi guru, keluar menjadi pegawai, keluar menjadi researcher. Kita tak jumpa lagi tak melainkan kita je kan. Jadi mungkin banyak mereka keluar daripada UM tu menjadi menjadi pemain industri kreatif dalam bentuk menyampaikan ilmu. Macam Khairul lah, macam contoh Khairul, influencer YouTube, contohnya influencer Insta. Jadi tetapi kita melihat figure Khairul tu sebagai seorang yang sangat ada ilmu kerana dilahirkan bila dia cakap dia present diri dia, aku tahu ini memang pelajar yang belajar kat UM Syaril cakap. Itu mungkin kita boleh kenal pasti. Itu daripada UM. Tidak tahu kalau mungkin pandangan daripada UPSI dia pada polisi dia sendiri, pandangan daripada Aswara pun dia ada polisi sendiri. Tapi ini macam mana pun apa pun pada pandangan saya, fungsi itu akan terjurus dan terlihat kepada apakah dasar dan polisi yang ditetapkan oleh mana-mana universiti. Adik macam mana? Okay.
Afzan jangan sambung. Ada soalan lain. Kalau kita Pula. melalui sebab tadi Muhammad jawab komplit aku rasa. Okay, sebab aku ada banyak soalan menarik. Okey, kalau kita melalui fasa tadi sebagai penari, sebagai pelajar tari, dan sekarang korang berdua berkhidmat sebagai ilmuwan tari, pengkaji tari, orang-orang yang share something tentang tari, skill dan teori itu. So jadi bila kau dah sampai tahap sekarang, kau rasa apa sumbangan orang graduan macam korang ni kepada masyarakat? Sebab kita berbalik kepada seni tari itu adalah asalnya daripada masyarakat, dimainkan oleh masyarakat. So jadi graduan tari macam korang, termasuk aku juga, apa sebenarnya sumbangan untuk diri kau? Apa yang kau menyumbang kepada masyarakat? Okey, baik. Bab sumbangan ini sebenarnya bergantung pada individu. Dalam konteks apa, dalam sektor apa yang dia nak sumbang. Jadi tergantung pada awak lah nak sumbang bahagian mana. Saya secara peribadi, saya sumbang dalam sektor akademik. So, jadi saya sumbang dalam bentuk penulisan. Jadi penulisan saya yang saya tulis itu sudah pasti akan saya pastikan ianya percuma dan boleh didapati secara online. Dan orang kalau Google mesti boleh dapat dan mesti boleh baca. Dan yang itu yang saya diajar ataupun yang saya dipupuk oleh Ayahanda Prof Anis lah. Maksudnya kita ni kalau kita nak mengajar, kalau kita nak menyumbang kepada masyarakat, pastinya hasil yang kita sumbangkan itu sama ada dia bersifat tangible ataupun intangible. Intangible ni tak nampak lah. Dia macam angin lalu hilang. Intangible ni bermasalah. Contohnya macam awak ajar pergi ke mana-mana sekolah, lepas tu hilang. Lepas tu pelajar sekolah tu lupa. Dia darjah 6, masuk tingkatan 1 dia main TikTok pula dah. Tak layan dah Zapin kau. So dia tidak ada kesinambungan di sana, melainkan usaha itu diteruskan secara sistematik. Sebab itu saya memilih untuk menulis dan hasil tulisan itu saya sumbangkan semula kepada masyarakat dalam bentuk yang percuma. Dan orang boleh tulislah macam kaedahnya boleh jual buku dan sebagainya, tak kisahlah. Walaupun jual pastinya harganya murah di Malaysia ni. Tetapi saya secara peribadi kalau hendak menyumbang semula kepada masyarakat, pastikan sumbangan itu dalam bentuk yang tangible. Sekarang ini kalau kita sumbang dalam bentuk kesenian macam Khairul Azhar Muhtar atau Muhammad, kalau nak sumbang dalam bentuk kesenian, buat show di atas pentas UM ke UPSI ke Nyala Dance ke di mana pun, show tu akan hilang. Orang tak tengok dah. Orang lupa buat show gempak dulu sampai 1,000, 20,000 orang menonton. Orang lupa. Tapi macam mana nak buat show tu satu hasil yang tangible daripada show yang bersifat seni kreatif di atas pentas dan awak dokumenkan menjadi satu yang digital. Sekarang dah ada YouTube, dah ada macam-macam platform untuk kita share kita punya seni persembahan. Jangan takut orang tiru. Orang tiru sampai bila pun dia tiru. Dia tak pandai macam kita. Kalau kita sumbangkan ilmu untuk mereka tiru pun tidak juga mengurangkan ilmu kita. Sharekan kepada masyarakat, tak ada masalah. So jadi pastikan apa yang kita sumbangkan itu boleh didapati, boleh diperolehi, boleh diakses secara tangible dan masyarakat dapat nikmati apa yang kita sumbangkan. Tak kira lah kalau kita sumbang dari sudut sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial dan sebagainya. Okey, Mamat tambah sikit. Okey. Sama juga daripada Kalau memang kau personally, apa yang kau rasa kau menyumbang setakat ni? Sebab aku rasa kau pun antara aktivis yang masih membuat koreografi dan mengajar dan semua. Mungkin share. Jadi memang tak ada betul apa yang Adi cakap tadi, memang saya setuju. Memang saja. Jadi memang kita ada apa ni, injectable dan non injectable. Jadi kalau you rasa kalau you nak orang faham dan orang akan baca berulang-ulang kali dan mengingat berulang kali, you kena tulis. You kena buat documentation. You memang kena lakukan penulisan. You kena buat video rakaman dan you kekalkan dalam ini YouTube. Ini macam YouTube yang mereka kekal sekarang, TikTok. So kena buang, tak dapat apa dah. Kita pun nganga kan. Jadi memang tak ada apa. Sama juga IG. Jadi memang YouTube sekarang antara medium yang paling mudah untuk masyarakat tengok dan berulang. Jadi memang itu cara terbaik. Jadi dari saya macam daripada pihak saya pula memang keperluan kepakaran yang kita ada sendiri. Kepakaran yang kita ada bila kita berhadapan dengan mana-mana institusi, kita berhadapan dengan mana-mana badan, kita akan boleh menggunakan kepakaran yang kita ada untuk advice, menasihatkan dengan kemampuan ilmu yang kita ada tu untuk memastikan apa yang dibuat tu sesuai dengan landasannya, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan matlamatnya. Jadi memang kadang-kadang macam tu saya bekerja dengan saya bekerja dengan Badan UJK, saya pernah bekerja dengan Padat, saya bekerja dengan lembaga perperiksaan, kita bekerja dengan dengan KPM. Jadi di sinilah bila kita graduan yang habis lepasan daripada mana-mana institusi,
akan sama-sama membantu untuk memberikan idea, melontarkan pandangan yang bernas supaya apa yang kita fikirkan terbaik dalam semasa proses kita belajar kat universiti dulu tu kan banyak proses pembelajaran tu, jadi ilmu-ilmu kita dikumpulkan itu kita mungkin boleh guna pakai untuk masyarakat. Itu saya rasa. Saya rasa orang-orang macam kita lah contohnya, okay, sebab bukan semua orang tari memilih untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, betul kan? Sebab itu hak masing-masing dan cita rasa masing-masing. Ada orang suka menari sampai boleh-boleh. Saya tetap menghormati orang yang menari. Tapi kalau bercerita pasal sumbangan, saya secara jujurnya bukan seorang yang cenderung kepada bahagian pengkajian macam Hafzan dan As. So jadi saya percaya sumbangan saya itu boleh dilangsungkan. Mungkin agak-agak bercanggah sikit dengan pendapat Hafzan. Of course kita memang akan selalu bercanggah. Cuma saya rasa tari itu perlu digerakkan, tari itu perlu dibuat. Sebab itu saya menghargai ilmuwan, pengkaji. Sebab itu saya juga melanjutkan pengajian. InsyaAllah saya nak menyambung lagi di peringkat yang lebih tinggi. Cumanya itu buktinya bahawa saya tetap menghargai ilmu tari untuk terus dipelajari. Of course kita belajar makin lama kita makin tak tahu kan. So jadi tapi saya percaya ilmu tari itu perlu dikongsi dalam bentuk praktik juga. So jadi saya rasalah silakan Hafzan meneruskan minat dan misi-visi Hafzan dengan ilmu-ilmu yang dikongsi dari segi bacaan apa-apa semua, dan As juga teruskanlah dalam membuat kedua-duanya sambil-sambil. Tapi saya rasa saya akan meneruskan dari segi praktik, terus mengajar mana-mana sekolah. Dan kadang-kadang saya pernah mengajar dekat satu tempat tu, sesinya mengajar lama. Satu sekolah budaknya tak pandai pun menari, tapi mengajarnya budak kosong, budak sekolah rendah, nak memberi pemahamannya susah whatever semua. Mengajarnya perlu dalam 2 bulan lebih untuk satu pertandingan. Tahulah bila sekolah bertanding, dia tahu nak menang. Dia tak tahu budak tu kita nak lentur, nak patahkan macam mana kan. Tapi saya pernah ambil dengan satu amount bayaran yang murah, saya rasa minyak saya pun tak lepas. So saya rasa, saya bukan nak cakap saya baik apa, tapi passion saya ialah mengajar. Saya suka melihat penari-penari jadi pandai, penari-penari boleh perform dengan baik. Apa Mat? Kira itu mungkin permulaannya bagaimana Khairul mengajar, kemudian Khairul melakukan kerja-kerja cipta tari itu kan. Tapi jadi hasilnya nanti tu Khairul kena dokumentasikan supaya ianya boleh dilihat, boleh diguna pakai. Betul. Jadi mungkin sekarang ni dilihat mungkin daripada segi macam saya dan Hamzah, kita melakukan tulisan memang jelas nampak kat kertas, tetapi mungkin rakan-rakan kita ramai yang selalu menjadikan Khairul sebagai idola dalam YouTube, tengok dan lihat, kemudian belajar bagaimana itu salah satu cara bagaimana kita menyebar. Betul. Kita berkongsi sebab tambah Jadi macam ni, pada aku Mat sampai sekarang walaupun aku tak sama belajar, aku adalah orang yang adalah sebenarnya kalau boleh saya tegaskan, kita sebenarnya semua orang, tak kira tugas awak penari, tugas awak pembaca buku, pelajar, awak aktivis di kampung, awak aktivis di bandar, awak siapa pun lah dalam konteks dunia tari ini, mainkan peranan anda sehabis baik. Betul. Supaya kita sama-sama menjulanglah apa yang kita buat sekarang ni. Kalau takkanlah Khairul nak buat semua, takkanlah Mamat nak buat semua, takkan Anisno nak buat semua. Jadi tugas kita sebagai individu yang berada di dalam sektor ini, mainkan peranan kita sehabis baik. Jadi sekurang-kurangnya kita itu sebab fungsi tari kita ada macam-macam segi. Mendidik, buat koreografi, mengadakan produksi, mengajar, menerbitkan buku, membuat pekajian. So saya rasa untuk diri saya, sumbangan saya setakat ini saya boleh lakukan ialah terus menyebarkan ilmu supaya ilmu praktik tu terus tetap berjalan. Di hujungnya orang-orang yang mengkaji tentu tetap mencari ilmu-ilmu praktik untuk nak dikaji. Walaupun kajian itu berlaku pada waktu dulu atau zaman sekarang. Okey, kita beralih. Laju kita kan? Menarik. Okey. Kita berbalik sikit Mat kepada Zapin, sebab tadi kita cecah sekejap kita punya isu dekat IPT, nanti kita balik semula. Zapin, engkau memang orang yang sebenarnya saya mengenali As ni waktu kita orang sama-sama koreo sekolah. Masa tu saya koreo sekolah Gelang Patah, dia koreo sekolah apa? Seri Rahmat Mat? Seri Rahmat dengan Perumahan Tampoi. Sekarang Sri Melati lah orang panggil. Dulu Perumahan Tampoi. Dulu Asbari ni memang ikon tari kanak-kanak. Dia sebelum dia buat degree whatever semua, dia adalah ikon koreografi Zapin dan tari-tari di Johor, terutama dia menang. Lepas dia lagi menang. Lepas dia menang. Dekat JB terutamanya jangan lawan dia. Dia punya. Jadi aku nak tengok dari segi Zapin Mat,
engkau menyusun Zapin tu sebagai orang yang mungkin bias dengan Zapin sebab kita orang Johor, apa unik dan menariknya bila kau buat Zapin itu, kau apply dia ke dalam koreografi? Apa yang kau rasa menarik berbanding kalau kau koreo inang dengan joget? Tapi jangan bandingkan inang dengan joget tu, cuma just sebut Zapin tu menarik dia di mana. Okey, saya membesar pun di Johor pun dengan Festival Zapin Johor. Jadi memang saya punya master punya kajian pun lebih kepada Festival Zapin Johor. Bagi saya melihat perkembangan daripada era tahun 90, tahun 99 hingga ke tahun 2010 yang lalu. Bagaimana Zapin itu akhirnya daripada sebuah mainan di kampung berkembang menjadi sebuah di atas pentas persembahan. Jadi kalau saya melihat kemudian fokus saya itu lebih kepada kanak-kanak. Bagaimana penciptaan tari Zapin itu di kalangan kanak-kanak yang akhirnya pada hari ini kanak-kanak telah menghasilkan satu produknya sendiri. Meskipun dalam bentuk yang meskipun dalam ragam tari ataupun persembahan yang Zapin kita tengok, tetapi kita ada satu keunikan yang memang kita tak boleh lihat pada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dia akan mencipta satu bentuk gerak yang lebih mungkin flexibility bodinya lebih daripada orang dewasa. Jadi keunikan masa saya nak buat tarian, masa saya nak menyusun gerak daripada satu bentuk tu, yang paling saya rasa paling metode yang biasa saya gunakan ialah memang body kanak-kanak. Sebab memang kanak-kanak ni biasanya sebelum kita nak menari kita akan ada warming up. Jadi memang kau janganlah suruh kau buka lagu dia tak nak. Kau kasih dia main bola dulu, dia main panaskan badan dia dulu, dia main lari-lari ke apa, baru kau akan itu metod kau. Ya, sebab kau masuk kau anak lepuk bintang kau pun tak larat sebenarnya kan? Betul tak? Tak bohong lah, tak payah nak bohong nak ketuk. Tapi dulu kau larat, dulu kau kurus. Dulu gini tak betul. Dulu gini ke jari kaki. Okey, jadi sekolah Seri Melati ni memang biasanya dia pernah menjadi ikon yang memang mana-mana dalam sejarah Festival Zapin hampir 10 tahun berturut-turut dia pegang piala tu, dia tak pernah pulang. Antar balik. Ini bukan nak membangga diri tidak, tapi ini hakikatnya memang sejarah telah membuktikan bahawa Seri Melati antara ikon yang terdahulu timbul yang menjadi satu. Bila kita tengok tarian Zapin tu dengan sekolah Seri Melati, dia punya aura tu ada. Kita tengok kita punya soul tu ada. Soul kanak-kanak. Kita punya soul kanak-kanak tu ada. Dengan soul mak ayam dia. Taklah. Budak yang lari kita tak. Jadi kita ni memberi. Bagaimana kita sebenarnya bagaimana kita nak create budak tu supaya dia menari dalam dunia dia. Bermain. Sebab saya banyak menggunakan konsep bermain berbanding dalam konsep yang lebih besar, performance tu kita nampak bentuk yang terstructured. Sangat. Jadi kita sebab saya berpegang kepada konsep Zapin itu sendiri. Zapin ni lebih pada improvisation movement di antara one partner dengan one partner. Cuma bila atas pentas kita terpaksa buatkan dengan koreografi. Sebab itu memang perlu untuk dapat markah lebih. Kalau koreografi depan belakang memang kau dapatlah nombor 10, menang kau tak lagi kan. Itu dah termasuk dalam tuntutan pertandingan pula. Ya, tuntutan pertandingan. Kita dah tak sama macam kita menari masa dekat kerja kahwin. Okey Afzan, mencipta koreografi, mengajar pelajar-pelajar di UPSI apa semua, apa yang shocknya bila kau buat koreografi Zapin? Tapi tak tahulah kalau kau tak minat koreografi Zapin. Tapi kalau engkau koreo Zapin contohnya, apa yang kau rasa ini yang sedap dekat Zapin yang aku suka? Apa? Ada sekali lah pernah saya buat tapi tak ramai orang tengok pun show tu sebab kita buat dekat Damansara Performing Arts Center. Saya buat main Zapin sekali, performance lecture performance. Ya. Yang itu memang saya buat sepuas-puasnya dan banyak anak-anak murid saya belajar banyak daripada situ lah. Diorang ingatkan Zapin ni menari agak rigid aja, ikut muzik, menari siap, jalan, habis. Tapi bila kita buat main Zapin dalam erti kata main permainan Zapin yang sebenar, macam kita main masa kenduri kahwin dulu, macam tu. Secara bebas berimprovisasi dan melepaskan hak untuk bermain dengan ragam, bermain dengan pola ketika berada di atas pentas secara spontan, dan itu menzahirkan satu kepuasan yang sangat maksimal kepada sebuah orang penari. Dan itu kalau kita sebagai penari merasai momen tersebut, menari secara spontan, gemuruhnya berbeza sebab kita sentiasa tertanya-tanya apakah dia ragam selepas ini, adakah kita bermain ragam secara berturut 1 hingga 5 ataupun bermain secara bebas, lepas ni nak main Zapin apa pula, sebab Zapin tadi tak habis lagi, mungkin dah tukar Zapin yang baru bergantung kepada kita punya leader yang lead Zapin tersebut. Tapi waktu itu sekali tahun berapa saya pun tak ingat, 2018 kot, di PAC waktu tu penilaian untuk tahun akhir dan kita nak isi masa kosong, dan waktu itu saya puas sebab saya tak panggil koreografi lah, waktu tu saya panggil curation of that moment, persembahan tersebut, sebagai kurator yang bagi lecture dan kemudian mengajar
teknik bermain zapin bersama-sama dengan muzik yang juga bermain secara spontan, tak tahu nak main lirik apa, muzik yang macam mana dengan tempo yang bagaimana. Jadi pada waktu itu puas sebab kita bawa permainan betul-betul ke atas pentas. Bukan konsep saja yang kita jadikan dia sebagai satu abstraktif stylization movement dalam pentas, dalam tarian lah. Jadi itu saya puas. Tapi kalau yang macam tarian-tarian biasa, nak susun bola lantai, mula-mula sebaris, lepas tu berkapal, lepas tu kita buat bulat, lepas tu kita kopak, yang itu saya tak capai nikmatnya di sana. Sebab kita biasa dimomokkan dengan benda macam tu. Kita itu adalah nilai estetika. Sebab tu nilai estetika dalam tak ada apa yang baru di bermain. sana. Tak ada apa yang baru kalau kita susun tarian, okey, perempuan masuk kiri, lelaki masuk kanan, ataupun masuk beriringan, masa taksim, kemudian main zapin, mula tempo slow, lepas tempo laju, masa kopak, go gembak ke, lambak ke, apa benda berpecah ke, apa tak kisah. Tapi itu semua klise sebenarnya. Tapi apa boleh buat, orang suka yang macam tu. Dan bila yang kita buat yang spontan, yang bersepah-sepah, yang tak tentu zapinnya apa, orang tak suka tengok agaknya di KL ni. Tapi itulah hakikat sebenar. Kalau nak buat pada saya macam tu. Kalau zaman saya sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, saya sempat lagi melalui zaman di mana zapin itu jadi permainan, terutama masa orang kahwin ataupun majlis-majlis keagamaan macam Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Zaman kita orang, sebab saya asal orang Gua Patah, kat situ memang ikonnya ialah zapin Pekajang. So jadi apa-apa semua memang menjadi zapin Pekajang. Jadi saya sempat, kalau orang kahwin tu, orang dekat belakang rumah ke, orang tak payah pakai kostum, tak payah susun ragam, tak payah susun koreografi, tapi kita dance. Ada orang datang sebagai tetamu, ada orang datang sebagai pengapit, ada orang datang sebagai tukang kacau nasi, tapi bila dance, dia orang boleh dance. Itu seronok. Saya sempat melalui zaman tu dan itu saya ada bincangkan semalam. Satu benda yang hilang dari segi pengembangan Zapin sekarang, Zapin makin dikenali, makin berkembang. Tapi satu benda yang makin hilang ialah permainan Zapin yang dibudayakan dari asal permainannya di kalangan orang Melayu tu. Itu sebab tempat saya pun dah tak ada. Okey, ada satu soalan ni. Ada satu kawan saya tanya, apa pendapat korang sebab Zapin ini sometimes ialah permainan adalah kadang-kadang tunjuk siapa terror, tunjuk skill, ketangkasan, kecekapan. So jadi, apa pendapat korang tentang battle Zapin? Sedangkan dia dari satu segi tidak mengikut rukun, tak ada kopak, tak ada apa semua dan kita boleh hayatkan Zapin apa-apa. Adakah pada engkau itu konteksnya masih dalam bermain Zapin? Sedangkan itu, tapi of course lah dia lebih kepada pertandingan. Battle Zapin, pendapat korang? Aku dulu siapa? Ni jawab dulu. Okey, as dulu. Okey lah, sejujurnya sebenarnya saya memang tak gemar pun sebenarnya dengan Battle Zapin. Sejujurnya kalau netizen amarah saya marah lah terulang. Saya ada jawapan saya sendiri sebenarnya. Pada saya sebenarnya pendapat masing-masing kan? Ini pendapat masing-masing memanglah betul. Jadi bila Zapin tu di-battle, bila Zapin tu dipertandingkan jadikan satu konsep tu kita faham konsep tuntutan. Tetapi secara jujurnya Zapin tu bukan satu benda untuk dilaga-lagakan. Sebab dia punya spirit berkumpulan tu sudah hilang. Sebab Zapin ni dia menjadi dalam kumpulan. Tak ada prima donna pun. Tak ada siapa pun hebat, siapa tak hebat. Orang time Zapin Johor, time kau duduk lah. Tak ada siapa berdiri. Aku atas. Tak ada. Dia akan semua duduk. Sebab tu konsep Zapin dia sangat merendah, sangat sederhana. Dia sebab konsep sebenarnya bila battle tu dia melawan kepada konsep yang sedia ada. Dia sudah buat satu konsep baru untuk menekan siapa jagoan. Siapa menjadi prima donna. Siapa jadi ini sebenarnya benda ni sangat rigid. Kita nak bercakap pun kadang-kadang orang marah. Kita kata yelah. Tak apa. Ini kita share. Tak cakap netizen memang saya dah bersedia kalau netizen nak screenshot sebagainya. Saya dah bersedia. Tetapi sejujurnya memang sebab dalam konteks Zapin tu sendiri kita lihat dia sangat murni, sangat bersederhana. Kita bermain dalam kumpulan dan kita pun habis dalam kumpulan. Kalau kau tak larat, time kopak kau duduk dan kau undurlah ke belakang dengan cara taksim undur ke belakang untuk di peluang lain. Tak ada perasaan. Kalau kau buat larat sampai wind up, satu lagu tu bukan 3-4 pantun. Kadang panjangnya tu sampai daripada main pukul 9 sampai pukul 10-11. Kau larat tak larat. Kan? Sebab dia orang yang main kopak ni betul-betul orang. Afzan. Kena jawab juga. Okey. Saya hormati. Pertama saya hormati pandangan Muhammad lah. Tapi saya sebagai pensyarah akademik, saya melihat dia dari sudut akademik lah. Apa yang orang buat tu silakan buat. Apa kalau orang kampung nak buat, silakan buat. Orang di bandar nak buat, silakan buat. Kerana pada saya, kerana tari ini adalah satu budaya masyarakat, maka biarkan dia hidup. Jangan kita sekatkan dia.
konsepnya ada di sana iaitu permainan Zapin cuma telah diubah suai sendiri menjadi battle. Dan ini juga satu benda yang menarik dari sudut akademik kerana kita melihat permainan Zapin itu sendiri telah berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Kalau kita tengok sebenarnya dulu orang tak kisah pun nak buat battle Zapin ni. Kerana apa? Kerana akademik sikit sorry ya. Kerana kita juga bermain persembahan di atas pentas sangat bergantung kepada dasar yang ditentukan oleh kerajaan. Dasar apa? Dasar industri kreatif negara pada waktu itu barulah ada battle-battle Zapin. Sebelum ini kita tak kisah nak buat engineer macam tu. Kita buat yang macam mana? Yang totok atas pentas, yang baik-baik atas pentas, yang halus-halus atas pentas kerana kita masih lagi berada dalam lingkungan dasar kebudayaan kebangsaan. So kita tak sibuk dengan itu. Tapi kerajaan polisinya apa? Duitnya ke arah apa? Jadi maka penganjur majlis tersebut kerana mendapatkan dana mungkin daripada kerajaan dan juga seiring dengan kehendak kerajaan, polisi kerajaan pada waktu itu maka dibuat sedemikian. Saya sebagai seorang akademik, saya melihat apa yang berlaku ini adalah satu perkembangan yang positif kerana ia merancakkan lagi industri seni tari negara. Tetapi kalau ianya menjadi racun kepada budaya tari yang ada di kampung, maka saya pun secara peribadi tidak setuju dengan apa yang dibuat. Tapi nampaknya sihat walafiat je Zapin di kampung, tak ada masalah, mereka tak tiru-tiru. Sebab kerana apa yang berlaku di Sarawak, saya turun dengan fieldwork dengan Prof Anis beberapa kali di Sarawak. Kita dapati ngajak Iban yang berada di kampung sekarang terikut-ikut dengan ngajak Iban yang ditarikan, dipentaskan di Kuching. Mulanya ngajak Iban diambil daripada kampung, repertuarnya, gerak tarinya sebab setiap kampung berbeza bergantung kepada area mereka duduk, sama ada mereka di hilir ataupun di hulu sungai, dibawa ke Kuching dan kemudian dipentaskan di pentas-pentas popular seperti Sarawak Cultural Village, yang juga pentas-pentas di Kuching yang Dayak Cultural Foundation buat, yang itu dipentaskan dan kemudian diciptakan repertuar-repertuar baru. Tengok macam-macam repertuar barulah, tak tahu apa dah nama dia. Awak pun tahulah apa saya nak sebut. Tapi isunya adalah apabila tourism ambil alih untuk membantu kononnya masyarakat di kampung untuk bawa turis datang ke kampung, naik bot bawa ke kampung dan kemudian disajikan dengan makanan orang Iban, disajikan dengan budaya tradisi tari orang Iban. Masalahnya budaya yang dipentaskan di Rumah Panjang di kampung mirip seperti mana yang dipentaskan di Kuching. Ini yang masalah. Saya takutnya macam tu orang kampung tertiru-tiru apa yang berlaku di bandar sehingga yang ada sepatutnya di kampung itu dilupakan. Konon-konon yang ini dan laut dan lapuk. Saya takut nak trend lah, ikut orang muda style sekarang kononnya. Trending, tapi takutnya macam tu. Tapi oleh sebab saya dah tak turun Sarawak, saya tak pergi kafe dah beberapa lama, mungkin dah tak macam tu, tapi saya harap tidak macam tu lagi lah. Dan kita pun harap juga lah seperti Zapin tidak terikut-ikut dengan budaya-budaya popular ni. Masih budaya popular, kita panggil budaya popular dan benda ni hilang dan dia fenomena budaya popular. Jadi kita harap Zapin pun tidak seperti itu. Dia akan ada dalam satu label dia tersendiri, ditarikan dalam konteks dia sendiri, dan kalau dalam konteks yang bergaruk berbattle tadi tu, dia menjadi satu budaya yang memang sesuai dengan aspirasi daripada kehendak polisi satu agensi tadi. Jadi bukanlah satu amalan ataupun jangan jadikan satu budaya ikutan. Sampaikan you pembawa ke kampung buat macam tu sebab kerana nak up tadi, supaya nak up, supaya benda ni jadi satu tarian yang mungkin kita rasa macam high level. Wow, saya rasa saya tapi kalau kita bijak, kita boleh je menyesuaikan semua benda dekat tempat yang sepatutnya. Menariknya Zapin mungkin ada dari sisi lain, mungkin kita di KL kita buat entertainment, kita buat show production macam Nuansa nak buat besok, apa-apa konsepnya dalam tari tradisi, tapi mungkin tidak macam apa yang berlaku di kampung, di dalam konteks persembahan dirakam pula tu. Tetapi bila kita buat entertainment dekat KL, bila kita turun balik ke Festival Zapin Johor, kita ketatkan balik kita punya rukun. Itu ketatkan balik kita punya syarat. Kita cari balik kita punya sanggol, kita cari balik kita punya tulang belut. Itu mahalnya Zapin. Itu istimewanya Zapin. Dia seperti bendalin yang boleh berubah-ubah melihat mengikut keadaan. Dan itulah kerja leceh yang dihasilkan oleh Yayasan Johor yang kita terpaksa ikut. Sampaikan untuk, bukan bila pertandingan of course orang mengejar kemenangan kan, tapi
persyaratan itu membalikkan budaya Zapian itu kepada bentuk tradisi. Tetapi tidak menidakkan daya kreativiti orang mencipta Zapian, membuat koreografi atau whatever semua. Okey, korang tak perasan korang cakap dah sejam. Okey. Bukan 2 jam ke Tok ni? Bukan 2 jam kita boleh cakap 2 jam. IG live aja yang sejam. Tak, bukan. Nanti takut kita cakap 2 jam boleh, aku boleh tunggu korang cakap banyak benda nak kongsi. Takut tak ada orang nak tengok, takut kita bertiga je live. Kalah kita dengan live Safi Ilyas nanti. Okey, mungkin kita ada perkongsian yang terakhir dengan Afzan, ataupun mungkin ada kata-kata suntikan kepada penggiat ataupun atau whatever, apa yang korang nak ucapkan tentang soal melestarikan Zapian, pengajian tinggi atau whatever semua. Kita mula daripada Afzan. Saya, oleh sebab saya berada di pengajian tinggi, harapan saya lah, tak kira siapa pun anda di luar sana yang menonton sekarang, ada 100 viewer, 100 lebih tadi, tak kira siapa pun anda, saya ucapkan selamat mari jaya lah, kerana anda berada dalam golongan yang melestarikan seni budaya kita yang khususnya Zapian lah. Jadi dalam konteks kita yang berada di sektor akademik ni, kita tak lain dan tak bukan kita buat kajian dan dokumentasi lah. Kalau orang yang buat kajian dan dokumentasi ni rasanya macam orang tak minat, kadang-kadang bukan sebab susah dan mungkin kadang-kadang diperlecehkan, tak tahulah. Tapi usaha yang begini haruslah diteruskan, tak kira siapa pun anda. Kalau anda NGO macam Nala dan Theater pun boleh juga buat. Zapian dah buat buku dia sendiri, Zapian Tengguru dan buku Zapian saya tak ingat. Silakan buat, jangan takut salah. Kerana yang kita buat itu boleh diperbetulkan. Itu adalah proses kita belajar, dan jangan takut kerana dokumentasi kita yang kita buat dalam bentuk video ke, lagu, rakaman MP3 ke, ataupun buku yang kita tulis, ataupun nota yang kita coret-coret, itu pastinya akan membawa makna suatu masa nanti. Mungkin tidak bernilai sekarang, tapi suatu masa nanti pasti akan memberi kesan yang besar kepada si pembaca. Jadi kalau kita nak sumbangkan dari sudut akademik, khususnya dalam bidang kajian dan juga dokumentasi, silakan buat, rakamlah tarian anda, dan jangan simpan dalam laci, dalam hard disk, dalam pen drive, dalam Google Drive, kau simpan seorang-seorang untuk takut orang tiru tarian. Jangan. Sharekan kepada masyarakat. Orang yang tiru tu kita tahulah siapa yang tiru pun. Kita kenal lah dia, tak apa. Tapi kita ingatkan yang ini adalah ibadah kita yang kita sharekan kepada masyarakat. Ilmu yang kita dapat, kita salurkan semula kepada masyarakat. Niatkan ini sebagai satu ibadah, insya-Allah pastinya akan mendapat balasan daripada Allah SWT. Terima kasih. Dan benda ni kadang-kadang dia tak jadi sekarang ni. Dia akan datang. Dia akan jadi berapa puluh tahun melestarikan. Soalnya benda tu terus berkembang, terus maju, terus berjaya. Mungkin ni Mat tambah sikit. Okay, saya juga macam tu juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Khairul lah, kerana Khairul antara orang yang sentiasa melestarikan Zapian dalam konteks yang lebih moden. Jadi salah satu pelestarian Zapian ialah pemartabatan tarian Zapian daripada ke pentas persembahan. Jadi apa yang Khairul lakukan mungkin pada esok dan sebelum selepas ini, memartabatkan tarian Zapian itu daripada kampung ke pentas persembahan. Saya anggap satu benda usaha yang sangat bagus. Usaha dokumentasi dalam bentuk rakaman sangat baik. Sebab dia sebenarnya memberikan peluang untuk generasi akan datang melihat apa yang berlaku pada hari ini, supaya ini akan jadi rujukan pada mereka akan datang. Jadi macam Adi cakap, tak kisahlah whatever lah apa yang you nak buat dalam bentuk dokumentasinya, sama ada ianya bersifat secara profesional atau non profesional, tak apa, janji benda itu akan digunakan pada satu akan datang. Jadi jadi esok kalau rakan-rakan menonton Khairul punya piece atau tarian tu, janganlah kecam, sebab kerana kita faham ini kita panggil adalah satu konsep bagaimana Khairul mengangkat sebuah persembahan tari daripada kawasan yang dari kampung ke kawasan persembahan sesuai dengan gaya dan persembahan dia. Ini berbeza, sebab kita faham bila kita sebut pasal tari ni ada dua konsepnya, ialah tentang bentuk dan gaya. Bentuk dan gaya ni akan tak boleh nak elak, kita tak boleh lari dia. Kita tak boleh nak lari, benda tu memang akan berlaku. Itulah gaya Khairul. Dan akan selalu berubah.
Jadi itu kita akan jumpa nanti session akan datang. Kita tak boleh kita panjang lah cerita pasal bentuk dan gaya tu. Nanti kita akan bercerita lagi lah. Betul. Pasal gaya. Jadi memang apa yang you akan tengok esok ialah satu bentuk gaya yang telah diilhamkan oleh Khairul bersesuai dengan tarian itu. Jadi belum tengok dah tahu saya boleh tahu. Mak Esah lah kau. Okey, sama-sama. Okey. Jadi memang satu-satu benda yang mungkin dari segi kita panggil extravaganzanya akan timbul, tetapi masyarakat kena faham ini adalah satu usaha yang bagus dalam melestarikan Zapin supaya Zapin boleh diterima pada generasi ini. Tapi apa yang berlaku tu jangan dilihat dari konteks negatif dan positif. Lihat daripada positif dulu. Negatif akan berlaku tetapi tak apa, dia boleh diperbaiki pada masa akan datang. Daripada saya sajalah. Tunggulah untuk show Khairul untuk show esok Khairul, okey? Thank you so much. Terima kasih pada dua orang sahabat saya, senior saya juga di UM, Hafzan dan juga Mamat Asbari. Saya doakan kita terima. Nurul jahat Nurul. Apa? Nurul tu lemah Asbari. Maesa. Saya doakan juga terus aktif, terus menghasilkan tulisan-tulisan ataupun karya-karya yang baik. Teruskanlah kerja kita di bahagian masing-masing. Maksud adik, masing-masing kata adik tadi, semua orang memainkan peranan masing-masing. Of course adik tidak boleh jadi As tak boleh menjadi aku tak boleh menjadi korang. Dan masing-masing ada orang bahagian masing-masing. Dan untuk aku sendiri, rasanya selagi terdaya aku akan teruskan apa yang aku mampu. Selagi apa yang aku boleh fikirkan menarik akan diteruskan oleh aku. Mungkin aku sendiri ataupun bersama Nyala dan Stater. Cumanya aku rasa di kalangan orang tari perlu saling mendukung. Kadang-kadang kita ada satu gap di mana ilmuwan tari atau cikgu sekolah atau kalangan penari atau kalangan aktivis ada gap, ada terpisah sikit kadang-kadang kerana mungkin dia agak tidak tradisi. Sedangkan kita menulis tentang something yang kampung, tentang yang tradisi. Mungkin bukan korang, mungkin orang-orang lain yang lebih. Saya memberikan kata-kata satu cikgu saya, rakan baik saya. Daripada mati baik dia berkembang. Betul tadi kan, daripada dia mati baik dia berkembang. Tak apa. Kita kena terima hakikat bahawa seni itu daripada mati baik dia berkembang. Tetapi dalam nampaklah tu kembang. Aku pun sama kembang. Tak apa, itu namanya kita memang bangga. Okey, untuk kedua-dua panel terima kasih banyak-banyak. Saya tak ada bukan nilai duit atas perkongsian hari ini. Untuk makluman semua, view tadi kita 100 lebih juga kita cecah dalam satu sesi. Mereka berdua adalah antara ilmuwan generasi kedua saya rasa selepas Dr. Anis yang sangat aktif sekarang menulis jurnal, mendidik, membuat presentation tentang bukan Zapin aja macam Hafzan tadi cakap, dia pun tentang igal, tentang ngajar whatever semua. Bila dah masuk Dr. Anis macam-macam lah benda dibuatkan. So jadi As juga saya tahu selalu present tentang tari pergaulan Melayu, tentang Zapin. So jadi saya rasa tepat saya panggil dua orang ini untuk berkongsi dan saya rasa siapa yang tak ada dalam ni rugi. Cumanya mungkin tak dapat tengok hari ni, saya akan share di feed live di feed IG saya. Thank you so much. Sebelum tu saya nak promote dulu kepada yang belum dapatkan tiket persembahan. Okay, saya faham. Untuk pengetahuan korang orang, macam sebelum ni Nyala Dance pernah buat Rhapsody laju, jualan laju. Kali ini jualannya agak sederhana. Bukan kata tidak mendapat sambutan, sederhana. Tapi 2-3 hari ni dia dah hangat lah sebab online kan, orang boleh beli last minute. 5 minit nak show boleh beli. Tapi dia agak perlahan. Saya faham keadaan kesempitan sekarang, cuma kalau berkelapangan ataupun berkemampuan tidak menyusahkan, jomlah support kita punya persembahan. Saya just nak share, membuat production ini bukan untuk kaya. Saya bukan untuk cari duit. Of course bila dibayar kita akan dapat duit. Tapi sejujurnya apa yang kami kerjakan adalah kerana minat, adalah kerana passion. Mungkin saya bias kerana saya orang Johor, saya nak terus melestarikan, menghidupkan, menyemarakkan seni tari Zapin. Saya tak ada platform lain. Mungkin dalam keadaan sekarang saya ada platform rakaman, saya akan persembahkan dalam YouTube streaming. Itu yang saya mampu buat sekarang. So saya perlukan sokongan awak semua. Institusi UPSI, institusi UM, dia buat showcase, dia perlukan sokongan kita semua. Walaupun tak banyak, at least sedikit kita bagilah sokongan kepada penggiat-penggiat tari. Sebab saya nampak pandemik ini on the way mematikan aktiviti-aktiviti penari. Dan on the way melenyapkan kita punya kerja-kerja melestarikan, menghidupkan apa semua. So jadi mungkin kalau tak dapat buat banyak, kita buatlah sikit, at least ada benda yang kita saling sokong sama lain. Terima kasih banyak-banyak kepada semua panel saya. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Ya, Mat, kau kena dekat sikit. Kau nak kecil aja Inilah, sangat takut. 2, smile.
Thank you so much kat korang Kau, semua. kau, Rol, kau pandai ke screenshot? Kau macam buta IT je aku tengok. Kenapa? Kau pandai tu buat screenshot ke kau suruh ni siapa Pandai Tasha lah. kat belakang tu. Apa? Tak pandai. Aku pandai buka email tau. Okay, korang terima kasih banyak-banyak. Thank you. Terima kasih juga pada semua untuk pengetahuan korang. 3 hari kita punya live talk ni. Hari ni paling banyak. Dan 3 hari Amat perkongsian banyak hari peminat. ni, saya rasa topiknya berbeza-beza, menarik. Just nak ulang-ulang aja. Hari pertama kita panggil beberapa tetamu yang aktif dan cenderung dalam koreografi kanak-kanak. Tajuknya lebih kepada Zapin, kepada generasi BBNU. Orang-orang bawah, kau bukan BBNU, Mat. Kau dah masuk golongan berisiko. Kau kalau contoh vaksin, kau Pfizer. Kau pakai Pfizer sebab kau golongan berisiko. So jadi golongan BBNU, macam mana kita mengaktifkan anak-anak, kanak-kanak remaja semua menari. Very good sharing session. Kemudian semalam kita ada di kalangan aktivis. Memang penari, memang koreografer. Kerjanya Zapin. Ustaz, Ayed dan juga Abang Faizal. Of course kita pun kenal kan. Kau orang BP lagi kenal. So memang aktivis yang memang kerjanya membuat, melestarikan, menghidupkan dalam konsep tari Zapin dalam bentuk praktik. Hari ni sebab tu hari ni aku cakap sembang dia berat sikit. Sebenarnya banyak ilmu yang kita kongsi. Nanti aku akan dapat feedback. Of course kita akan dapat banyak ilmu, walaupun of course lah ilmu tu tak secara menyeluruh kan. Berapa sejam nak cerita apa benda semua. Dan hari ni IG membantu kita sampai sejam suku dah. Okay. Dia tengok aku, dia kasi Chan. Tadi kami tak dengan dia minta 2 jam. Kau kan 2 jam pula. Itu kau tak suat lagi sikit jambul. Kalau kau suat lagi Mak dah telefon tadi. Mak dah kata dia, hari ni nak 2 jam okey dia kata okey. 8.50 aku video call dia tengah selesai rambut. Sekali keluar aku tengok rambut lurus pula. Okay, korang semua terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Semoga perkongsian berbagi rasa dan berkongsi pengalaman ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat kepada semua orang yang menonton. Thank you so much. Terima kasih semua. Thank you. Thank you semua. Bye. Bye. Thank you Afzan. Thank you Ahmad. Thank you so much. Okay. Bye. Bye.